Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matram. Berita utama, persiapan sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 yang akan berlangsung pada 16 September depan di Stadium Perpaduan Kuching berjalan lancar. Menteri Telekomunikasi dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi selaku Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 berkata, pelbagai persiapan telah dilakukan bagi memastikan semua perancangan berjalan lancar termasuk persiapan logistik, keselamatan serta elemen budaya dan hiburan yang akan memeriahkan sambutan itu kelak. Menurut beliau, menerusi segala persiapan yang dilakukan, seluruh rakyat Malaysia dapat meraihkan peristiwa bersejarah ini dengan penuh makna dan semangat kesatuan sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kemerdekaan dan perpaduan dalam sejarah penubuhan Malaysia. Rakyat Malaysia di mana saja mereka berada, sama ada di semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak, memastikan bahawa sambutan Hari Malaysia pada tahun ini amat penting dan signifikan maknanya kerana ianya melambangkan penggabungan penyatuan 4 wilayah pada tahun 1963, di mana ketika itu penggabungan itu melibatkan wilayah Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Walaupun pada tahun 1965 Singapura memilih untuk berpisah daripada Malaysia, namun ketiga-tiga wilayah yang menjadi co-founder kepada negara Malaysia, iaitu Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, masih tetap ukuh meneruskan kita sebagai sebuah negara Malaysia pada hari ini. Jadi pada masa yang sama, saya berharap sejarah penggabungan ini dapat diketahui dan dihayati oleh semua lapisan rakyat kita. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di pejabatnya di Kuching pada Jumaat. Datuk Julaihi menambah, Bandaraya Kuching telah dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 itu. Katanya sambutan perayaan itu dijadual bermula dengan acara pra-persembahan pada jam 7 malam dan acara rasmi bermula pada jam 8.30 malam dengan ketibaan Tuan Yang Terutama TYT, pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar yang akan merasmikan majlis berkenaan. Antara tetamu kehormat yang dijangka hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang dan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Ji Nur serta isteri Datin Sri Julia Salak. Sambutan itu kelak akan menggunakan tema yang sama dengan Hari Kebangsaan 2023 iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan dengan tambahan cogan kata dalam bahasa Iban iaitu segulai sejalai yang membawa maksud berjalan seiringan. Upacara rasmi menaikkan jalur gemilang turut akan menjadi tarikan utama pada malam itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Julaihi memberitahu sejarah penubuhan Malaysia perlu dimasukkan ke dalam sistem pendidikan di semua peringkat termasuk di sekolah dan universiti. Menurut beliau, ia merupakan aspek yang sangat relevan untuk dipelajari dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau dimasukkan dalam sistem pendidikan, maknanya mereka dapat mengetahui beginilah asalnya bagaimana negara Malaysia pada hari ini ditubuhkan pada 16 September 1963, 60 tahun yang lalu. Sebelum itu, Datuk Julaihi yang juga selaku Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 telah ditemu bual secara eksklusif dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dalam pada itu, beliau menambah dengan pendekatan ini, generasi kini akan lebih menghargai perbezaan budaya serta latar belakang yang menjadi kekayaan dan tarikan di negara ini. Bagaimanapun jelasnya, cadangan tersebut perlu melibatkan kajian yang terperinci sebelum ia dapat direalisasikan. Laporan berikutnya, Sarawak memerlukan lebih ramai kepakaran dan bidang perakantan serta keuangan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, justru pembangunan modal insan dalam bidang perakantan dan keuangan adalah penting.
Menurut beliau, negara dan Sarawak kini kekurangan profesional perakaunan dan keuangan yang berkelayakan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Donald Henry Nohet dalam Majlis Pelancaran Dwi Diploma dan Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi Swinburne Sarawak SUTS dengan Association of Chartered Certified Accountants ACCA di Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak pada Jumaat. Dato' Roland Sagah menambah program transformasi ekonomi Malaysia pada tahun 2010 iaitu 13 tahun lalu menyasarkan untuk melahirkan 60,000 akauntan bertauliah menjelang tahun 2020. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak dan Institut Integriti Malaysia IIM telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU dalam usaha menerapkan pembudayaan nilai integriti dalam kalangan pihak berkuasa tempatan PBT dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Muhammad Abdullah Zaidel berkata adalah penting bagi PBT dan KMKK diperkenalkan dengan garis panduan yang melibatkan integriti, terutamanya sebagai petugas barisan hadapan yang berdepan dengan masyarakat. Jadi adalah baiknya untuk mereka mendapat satu khusus berkenaan. Kita percaya pihak penguatkuasa di Sarawak ini adalah antara penguatkuasa yang berintegriti tinggi, termasuk juga ketua-ketua masyarakat kita. Mereka adalah di kalangan orang-orang yang berpengalaman, dan kalau kita secara umumnya ketua-ketua masyarakat kita ini adalah di kalangan orang-orang yang senior citizen yang telah melalui kehidupan, dan mereka adalah jadi penghubung antara kerajaan negeri dan rakyat. Jadi adalah penting untuk mereka sentiasa mengengahkan prinsip integriti mereka. Integriti tidak semestinya rasuah saja. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU di antara Kerajaan Sarawak dan IIM di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Untuk rekod, pertukaran MOU berkenaan akan diadakan dalam Majlis Amanat Perdana Integriti MAPI 2023 dengan disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada 14 September ini. Dan pada itu, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex dan Sarawak Energy Berhad SEB memfokuskan pengwujudan program latihan kemahiran berkaitan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Pengurusi Sentek Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani memberitahu usaha peralihan tenaga dan penyahkarbonan berterusan memberi pelbagai manfaat termasuk peluang baharu untuk mewujudkan pekerjaan dalam sektor tenaga bersih. Therefore, it requires development of both new programs of education, certification and vocational training, along with skilling and upskilling, and many more, as you may want to mention it. The government, the industry, the business sector has to work together now to focus on skills training program because of the need for energy transition. So therefore, I'm here today as chairman of Center for Technology Excellence, as well as partly as board member of Sarawak Energy, chairman of the Group Remuneration and Nomination Committee. We are taking the lead in this area in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui SAREF 3.0 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Menurut beliau, Sentex menawarkan sebanyak 25 program dalam bidang tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui dengan kerjasama Huawei dan SolarVest. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi yang juga ahli lembaga SEB berkata, SEB menawarkan pelbagai program latihan dalam menyediakan rakyat Sarawak menghadapi peralihan ke tenaga boleh diperbaharui. Sekian isi malam bersama saya Firman Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS
termasuk portal ukas.sarawak dan juga Muai dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda menyaksikan video VC Premier 2030 Bandar Pintar Kuching. #saluran informasi rakyat, salam UKAS. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier Sarawak Maju 2030.